Okay guys, selamat datang ke video yang ketiga Asas komputer tingkatan 1 Satu Abu Bakar especially ya. So kita tukar view sikit lah. Pasal pagar je ni pokok, ada pokok rambutan kat belakang ni. So untuk video topik yang ketiga, dia berkaitan dengan image. Okay, ukuran image, ukuran data image lah. So apa yang anda perlu tahu tentang ukuran data ini? Ini tajuk dia, unit ukuran bagi image digital. Jadi untuk image digital ni kita kena faham lah, sebab biasanya orang akan tanya, gambar ni lawa, gambar tu tak lawa, kenapa gambar ni sharp, gambar tu tak sharp. Okey, ada beberapa faktor yang kita ambil kira. Yang pertama, kita tengok kepada resolusi. So apa itu resolusi image? Okey, resolusi adalah bilangan piksel pada image. Pixel tu kalau awak tengok pada gambar ni yang kotak-kotak. Okey. So makin banyak pixel pada satu image tersebut, so makin gambar tu berkualiti. Dia diukur menggunakan unit dots per inci. Okey. So dalam contohnya ni katakanlah panjang dan lebar dia adalah 1 inci kali 1 inci. So dalam 1 inci tu ada berapa banyak dot? Okey, makin banyak makin tajam dan makin jelaslah sesuatu image. Contohnya biasa dia tulis 72 dpi. Maksudnya dpi itu adalah dots per inci. Jadi semakin tinggi dpi dia, semakin lawalah gambar tersebut. Okey. So dot tu sebenarnya adalah pixels. Pixel pula ada merupakan elemen terkecil pada sesebuah gambar ataupun image digital. Setiap image digital dibina daripada ribuan malahan jutaan pixels, iaitu bintik-bintik kecil yang berwarna. Jadi satu pixel ini mewakili satu warna. Okey, jadi warna ini yang akan membentuk gambar bila dicantum-cantumkan. Okay, warna setiap pixel pula ditentukan oleh pola bit sama ada O atau 1. Okey. Jadi faham tak sekarang? So maksud resolusi ini adalah berapa banyak dot dalam inci gambar ataupun berapa banyak pixel dalam sesuatu gambar tersebut. Okay, kita tengok contoh kat sini. DPI. Okay, kalau 10 kali 10, dia akan jadi dot tu besar-besar lah. Okay. Jadi 25 kali 25, dot dia semakin kecil sebab dia nak penuhkan dalam situ. 50 kali 50, dia makin halus. 100 kali 100, dia makin halus. Jadi bila dia makin halus, kita tak nampaklah gambar tu pecah. Okay, contohnya antara 72 dpi dengan 300 dpi, mana lagi sharp? Gambar dia mestilah 300 dpi sebab 300 dpi ni mewakili lebih banyak pixel. Okey, itu resolusi. Yang kedua pula adalah dimensi. Okey, dimensi ini lebih kepada skrin lah, paparan yang kita nak tengok tu lah sendiri. Okey. So kalau tadi itu lebih kepada gambar, yang ini lebih kepada screen image. Okey, ukuran panjang dan lebar image dalam unit pixel. Maksudnya panjang dan lebar skrin tersebut. Okey, kita tahu kalau kita ambil gambar ataupun video, kita ada yang jenis SD kita pun kita ada HD. HD tu 720 darab 1280. Okey, kemudian full HD 1080. So cakap lah. Kemudian kita Ultra HD, UHD, ada 4K. Yang terbaru ni banyak TV yang baru keluar, Sharp Sony dah keluar lah 8K pula. Okey, jadi apa benda tu? Dia sebenarnya adalah pixel lebar darab dengan pixel panjang. Okey, bilangan pixel panjang darab pixel lebar sama lah tu. So contohnya 640 pixel darab 640 pixel. Okey, kita ada macam-macam lah. Kalau awak tengok betul-betul yang kat sini, kita ada 720 darab 576, 1280 darab 720. Okey, ni dimensi. Semakin tinggi awak punya pixel, semakin besar awak boleh gunakan dia pada skrin paparan. Okey, contohnya kalau awak nak paparkan dekat TV yang besar, awak tak boleh lah gunakan SD saja. SD ni mungkin boleh tengok dekat handset, okay? Tapi kalau awak nak tengok pada skrin yang besar, skrin 60 inci ke, awak bukan boleh guna Ultra HD supaya gambar dia lebih jelas. Okey, itu dimensi.
Ni contoh lah. So ni contoh dimensi. Yang kita ada dulu VGA. Kemudian kita ada 4SIF. Kita ada 720. Kita ada Full HD. HD, Full HD dan sebagainya. Okay. So pixel ni kita selalu dekat kamera kita sebut megapixel. Megapixel tu sebenarnya adalah apa orang kata tu 2 kuasa 10 asas 2. Okey. Dan akhir sekali, yang paling penting sekali, okey. Ini bukanlah penting. 3 faktor tadi, yang pertama adalah resolusi, yang kedua adalah dimensi dan yang ketiga adalah kedalaman bit warna. Okey, bit. Sebelum ni kita dah belajar 1 bit sama dengan 1 byte sama dengan 8 bit. Bit ni juga mewakili pixel. Okey. 0 atau 1. Okey. Apa maksud kedalaman bit warna? Bilangan bit 0 atau 1 yang digunakan untuk menandakan sesuatu warna tertentu. Okey. Lebih banyak bit, lebih tinggi kedalaman warna. Okey. Kalau awak tanya saya macam mana saya nak gambarkan dia lebih macam ni lah. Kalau lebih banyak bit dia, lebih banyak tone warna. Okey. Contohnya kalau kita ada 1 dan 0 saja, mungkin 0 itu mewakili hitam, 1 itu mewakili putih. Itu 2 warna je kita ada. Tapi kalau kita ada lebih daripada 1 bit, contohnya 00, okey, dia boleh mewakili putih. 11 boleh mewakili hitam. 01 boleh mewakili kelabu cerah. 10 boleh mewakili kelabu pekat. Okey. Kalau awak tengok contoh kat sebelah ni, okey. Bawah ni dia 1 bit je. Okey, 1 bit sebenarnya adalah 2 kuasa 1. Jadi dia ada 2 warna je. Yang ini 2 bit, dia kuasa 2, dia ada 4 variasi warna. Kalau bawah ni mungkin hitam dan putih. Yang kedua ni 2 bit, dia dah mula ada kelabu. Kalau 4 bit, dia dah mula ada warna-warna asas. Merah, putih, merah, hijau, biru dan sebagainya. Kita tengok contoh sebelah bagi awak faham. Okey, semakin banyak bit, semakin banyak tone warna. Okey, contohnya kalau kita binary tu kita cuma ada 1 bit. Jadi bila 1 bit kita cuma ada 2 perwakilan saja, 0 dan 1 saja. Jadi dia mungkin akan mewakili 2 warna sahaja, putih dan hitam. Tetapi sekiranya kita buat 2 bit ni maksudnya ni, nampak ni pasangan 2 bit kan. So 2 bit ni dia mungkin boleh mewakili 4 variasi warna sebab dia adalah 2 kuasa 2. Jadi kita akan letak sini 00 putih, 11 hitam, 01 kelabu cerah, 10 kelabu gelap macam ni. Jadi bila dia 4 bit, dia akan jadi macam 0001. Macam tu. Jadi mungkin 0000 mewakili putih. 1111 mewakili hitam. Itu 0001 mewakili merah dan sebagainya macam tu. So dia makin banyak warna lah. Okay, dengan kata lain, makin banyak bit anda, semakin banyak warna lah. Kalau siapa yang biasa edit gambar, macam saya biasa edit gambar, saya guna Adobe Photoshop. Okey, dan saya faham biasanya saya biasa edit gambar, saya tetapkan 8 bit warna ataupun 16 bit warna. 16 bit mungkin dia akan jadi berat sikit lah kita nak edit. Kalau 8 bit warna maksudnya 2 kuasa 8. Okey, so anda akan dapat banyak gila lah, beratus-ratus variasi warna dah kat situ. Okey, so tu pencerahan dia. Jadi kat sini dia punya ringkasan dia macam saya nak cakap tadi lah. Kita ada 3 faktor yang mewakili image punya quality. Okay, pertama kita ada resolusi. Resolusi adalah DPI, dot per inci, berapa banyak pixel yang ada dalam gambar tu. So makin besar megapixel, macam kamera sekarang lah, dah ada sampai 48, dah ada sampai 80 megapixel. Semakin besar megapixel tu, semakin tinggilah kualiti dia. Tapi satu masalah ni, image tu akan jadi semakin besar dan berat. Okey, yang kedua dimensi. So dimensi ni berkaitan dengan skrin yang kita nak paparkan. Okey, kalau kita nak tengok gambar yang cantik, biasanya kita akan gunakan
dimensi yang sangat tinggi lah. Kita ada sekarang ni Full HD, kita ada apa lagi, Ultra HD, dan baru kita ada 8K. Okay, dan last sekali kita ada Color Depth. Color Depth ni yang paling orang tak biasa, tak familiar. Tapi Color Depth ini sangat penting untuk orang-orang yang buat kerja editing. Okay, sebab Color Depth ni dia mewakili makin banyak bit, makin banyak adalah tone warna yang anda boleh dapat. Okay, jadi kalau dia merah, dia bukan merah, dia ada merah hati, dia ada merah pink, dia ada merah cair, merah cerah, semua merah. Makin banyak merah. Itu kalau makin banyak bit. Okay, kalau hitam dia bukan ada hitam saja, dia ada kelabu cair, kelabu pekat dan sebagainya. So lagi banyak bit, lagi banyak pilihan warna, dan makin realistik lah gambar itu berbanding dengan gambar yang sebenar. Okay, makin kurang bit dia, makin kuranglah realistik dan dia kelihatan seperti gambar poster atau gambar kartun. Okay, jadi itu saja. Kalau ada apa-apa nanti boleh rujuk pada saya. Dan get ready, untuk 3 video ni akan ada satu ujian yang saya akan gunakan Google Form. Okay, sekian, terima kasih.